Datuk Yang di-Pertua, salam sejahtera kepada ahli-ahli berhormat. Saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan menjunjung kasih ke bawah Duli Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang berlaku pada 13 September 2021 sempena istiadat pembukaan Parlimen ke-14 Penggal ke-4. Datuk Yang di-Pertua, pada hari ini negara kita sedang berhadapi dengan pandemik COVID-19 yang melanda negara bermula awal Mac 2020 yang lalu, iaitu lebih daripada 19 bulan yang lalu. Kerajaan telah menubuhkan Majlis Keselamatan Negara yang telah diterajui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang dan juga melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK untuk menangani pandemik ini. Namun begitu, rakyat Malaysia masih khawatir apabila kata jangkitan masih tidak menurun walaupun hampir 80% rakyat dewasa telah menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui program PIK yang dilaksanakan oleh kerajaan. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong juga telah bertitah bahawa kita tidak harus leka dan kerajaan hendaklah terus berusaha untuk menurunkan kes jangkitan harian COVID-19 dan mencapai imuniti kelompok dengan seberapa segera. Baginda turut bertitah bahawa satu strategi whole of society effort perlu dipergiatkan dengan naratif komunikasi yang lebih berkesan. Saya menjunjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong yang amat tepat sekali. Kita harus mengenepikan persengketaan politik dan menumpukan perhatian dan komitmen sepenuhnya demi kebaikan negara dan juga mempergiatkan lagi usaha untuk memerangi wabak COVID-19 ini. Dalam hal ini, saya menerima pelaksanaan memorandum sefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik di antara pihak kerajaan dan pembangkang yang telah dimeterai pada minggu yang lalu. Dengan termeterainya MOU ini, kedua-dua pihak dapat memberi kerjasama yang lebih erat dan baik demi kebaikan rakyat jelata. Saya juga yakin segala penambah baik urus tadbir kerajaan dan sistem demokrasi berparlimen adalah demi kebaikan negara yang tercinta ini. Selanjutnya, segala peruntukan yang akan disalurkan kepada ahli parlimen pembangkang akan memanfaatkan pengundi-pengundi kawasan masing-masing. Dan agar kita dapat memberi tumpuan untuk memberi bantuan kepada rakyat yang amat terkesan dan terjejas akibat penularan pandemik COVID-19 ini. Ada yang banyak telah kehilangan pekerjaan dan ataupun terputus punca pendapatan. Sebagai wakil rakyat, kita harus prihatin dan membantu meringankan beban mereka dengan memberi segala bantuan yang kita mampu. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh satu perkara yang sering telah dibangkitkan oleh saya dalam Dewan Yang Mulia ini sejak beberapa persidangan yang lalu, iaitu isu berkenaan keperluan yang mendesak untuk pembinaan sebuah hospital kerajaan yang baru di kawasan Kampar. Walaupun demikian, sehingga hari ini, jawapan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan adalah amat tidak memuaskan kerana setiap kali kami hanya diberitahu bahawa pihak Kementerian Kesihatan masih dalam proses mengenal pasti tapak ataupun lokasi yang bersesuaian untuk pembinaan hospital daerah tersebut. Walaupun proses ini telah berlarutan semenjak bulan awal Januari 2020, iaitu sejurus sebelum langkah Sheraton berlaku. Datuk Yang di-Pertua, semasa pembinaan bajet 2020 pada bulan Oktober 2019, mantan Menteri Kewangan Yang Amat Berhormat Bagan telah mengumumkan peruntukan sebanyak 1.6 bilion untuk membina hospital baru di Kampar serta membesarkan hospital sedia ada di Klang, Labuan dan pusat kardiologi Hospital Queen Elizabeth II di Sabah. Penduduk Kampar yang telah menunggu sekian lama menyambut baik pengumuman tersebut dan amat bersyukur atas kelulusan Kerajaan Pakatan Harapan yang untuk membina hospital baru di Kampar kerana ia akan merupakan sebuah hospital kerajaan di daerah Kampar dan juga di kawasan sekitar. Hospital kerajaan Kampar yang sedia ada tidak dapat lagi menampung ataupun merawat jumlah pesakit yang kini semakin ramai sehingga rawatan sering lambat diterima. Ada kalanya pesakit-pesakit perlu tunggu terutama di unit kecemasan. Hospital Kampar sedia ada adalah amat usang, amat kekurangan kelengkapan kemudahan perubatan. Penuh sesak dan pesakit seringkali perlu mendapat perkhidmatan rawatan di Hospital Ipoh yang akan jauh daripada Kampar, terutamanya kes-kes kemalangan jalan raya yang melibatkan kecederaan diri. Kesemua pesakit yang mengalami kecederaan serius seperti kecederaan kepala dan lain-lain perlu dihantar ke hospital untuk rawatan khusus dan selalunya kelambatan
untuk menerima rawatan yang wajar, mengakibatkan kesan sampingan yang lebih teruk kepada pesakit-pesakit. Saya difahamkan banyak kes-kes kepemimpinan tidak dapat dirawat di Hospital Kampar kerana ketiadaan kelengkapan kemudahan seperti mesin pengimejan yang moden. Selanjutnya, turnover time iaitu masa untuk rujuk pesakit-pesakit Hospital Ipoh adalah sekurang-kurangnya 3 hingga 5 jam selepas dihantar ke Hospital Ipoh Kampar. Malah, unit wad kecemasan iaitu A&E Hospital Kampar terpaksa menumpan di wad biasa sekarang kerana bangunan wad kecemasan Hospital Kampar sedia ada telah diisytiharkan oleh Tempatan Kerja Raya sebagai bangunan yang tidak selamat dan membahayakan sejak beberapa tahun yang lalu. Selanjutnya adalah pengetahuan umum bahawa Hospital Kampar sedia ada tidak dapat merawat pesakit COVID-19 yang memerlukan rawatan di masa pandemik COVID-19 sedang melanda. Hospital Kampar langsung tidak ada unit rawatan pesakit COVID-19 kerana kekurangan kelengkapan hospital yang bersesuaian. Semua pesakit COVID-19 terpaksa dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bandung di Ipoh ataupun kawasan lain seperti Tapa untuk rawatan. Akibatnya Hospital Ipoh dan juga di Kampar mengalami kesesakan yang amat sehingga kerana sesemua pesakit COVID terpaksa dihantar ke hospital tersebut dan juga hospital yang lain. Setelah beberapa janji kosong oleh Kerajaan Barisan Nasional yang terdahulu, iaitu semenjak tahun 2012 untuk membina Hospital Kampar yang baru yang tidak ditunaikan, akhirnya warga Kampar mula nampak penyelesaian dengan adanya peruntukan yang diumumkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk merealisasikan hasrat penduduk-penduduk Kampar untuk mendapatkan sebuah hospital yang dapat memberi perkhidmatan rawatan kesihatan yang efisien dan wajar. Setelah pengumuman peruntukan kewangan untuk membina Hospital Kampar pada bulan Oktober 2019, sebagai perancangan pembinaan hospital berkenaan, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah giat dalam proses mengenal pastikan lokasi yang bersesuaian sebagai tapak pembangunan hospital baru Kampar. Terdapat beberapa lokasi yang sedang dan telah dipertimbangkan. Malangnya proses ini telah tergendala apabila Kerajaan Pakatan Perikatan Nasional mengambil alih tampuk pimpinan Kerajaan Malaysia pada akhir bulan Februari 2020. Dan kemudiannya pandemik COVID-19 melanda negara kita. Segala perancangan dan perbincangan yang telah ditangguhkan sehingga ke hari ini dan dalam setiap persidangan parlimen, pihak kerajaan akan memberi jawapan yang sama, iaitu pada masa ini pihak kementerian sedang dalam proses mengenal pastikan tapak yang bersesuaian untuk pembinaan hospital baru. Satu yang betul. Saya rasa jawapan sebegini, budak sekolah rendah pun boleh menjawab isu ini sekarang. Kerana sekiranya ia berlarutan tanpa keputusan dalam proses mengenal pastikan tapak lokasi hospital baru tersebut. Seluruh warga Kampar amat duka cita dengan jawapan dan komitmen kerajaan dalam hal ini. Pada 14 Januari tahun 2020 yang lalu, iaitu lebih kurang 20 bulan yang lalu, saya selaku ahli Parlimen Kampar telah dijemput oleh Kementerian Kesihatan untuk menghadiri satu mesyuarat penyelarasan cadangan tapak dan pembangunan Hospital Kampar di Putrajaya yang telah dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KKM untuk membincangkan lokasi pembinaan tapak hospital yang baru yang telah diperuntukkan dalam bajet 2020. Dalam pesyuarat tersebut, terdapat 2 bidang tanah sebagai tapak lokasi hospital yang sesuai telah dikenal pasti sebagai cadangan untuk tapak pembinaan Hospital Kampar baru tersebut. Iaitu yang pertama, di kawasan Cengkak Baru yang berleluasan 11 ekar. Dan yang kedua ni tanah berdekat dengan Bandar Agasia yang dikenal sebagai PT 18682 seluas 30 ekar yang telah ditawarkan secara percuma oleh kepada pihak Kementerian Kesihatan secara tertulis. Dalam perbincangan tersebut, ia adalah didapati bahawa tanah yang ditawarkan percuma oleh pihak swasta adalah amat bersesuaian kerana ia tidak melibatkan perbelanjaan tambahan oleh kerajaan untuk kos tanah tersebut. Sementara itu, dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perak yang telah berlangsung baru-baru ini, Esko Kesihatan Kerajaan Negeri Perak dalam jawapan beliau telah mengatakan bahawa tanah di Cengkak Baru tersebut akan mengakibatkan
kerajaan terpaksa menanggung perbelanjaan lebih daripada 10 juta untuk pengambilan balik tanah daripada pemilik individu kerana suratan harta milik telah dikeluarkan kepada 12 individu di atas tanah tersebut. Jadi, saya tak faham kenapa ia perlu mengambil masa yang begitu lama untuk membuat keputusan berkenaan lokasi hospital tanpa tersebut. Apabila kesemua pertimbangan dan cadangan lokasi-lokasi tempat hospital telah berada di hadapan kami sejak lebih daripada 1 tahun yang lalu. YB masa dah tamat, minta Sikit saja, luluskan. satu peringatan Baik. saja. Sikit lagi, baik. Satu peringatan saja. Dalam keadaan jual pun, saya bagi pihak penduduk Kampar menyeru dan amat berharap Menteri Kesihatan iaitu Yang Puan Berhormat Rembau mengambil inisiatif penekanan dan menyegerakan proses perancangan pembinaan hospital Kampar tersebut. Saya berharap Menteri Kesihatan dapat memberitahu bilakah cadangan tapak hospital baru ini dapat dimutakmadkan agar pembinaan hospital Kampar baru dapat dijalankan dengan secepat mungkin. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput Menteri Kesihatan mengadakan lawatan kerja rasmi ke hospital daerah Kampar sekarang untuk meninjau sendiri keadaan hospital ini. Di samping menilai sendiri keperluan hospital baru di Kampar. Rakyat di Kampar akan menyanjung baik kehadiran Yang Berhormat Menteri Kesihatan di hospital Kampar agar ia ini menjadi pemangking kepada pembinaan hospital baru di Kampar ini demi kesejahteraan dan kesihatan warga Kampar. Sekian, terima kasih. Dengan itu saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Kampar. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Libaran. Terima kasih Datuk